Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus kepada perkongsian kita bisikan rasa pembuka rasa jiwa. Baik, so, kita pergi kepada yang kelima. Untuk yang belum pernah ikuti lagi, boleh pergi kepada perkongsian saya yang pertama, Sembang Tauhid, Cikgu Curauf. Subscribe untuk dapat lebih banyak perkongsian untuk motivasi diri kita. Okey, so sekarang kita pada poin yang kelima, buku ni bisikan pembuka rasa jiwa. Poin yang kelima, tajuknya ialah jalan bahagia. Allah tidak tolong kaum yang fasik. Apakah makna hidup ini jika Allah tinggalkanmu? Penulis tanya kat kita, what is our meaning of our life? What's the meaning of our life? Apa makna kita hidup kalau Allah tak ada dalam diri kita, Allah tinggalkan kita. Dia amat menyayangimu, tetapi perbuatanmu terlalu melampau. Dia jadikan hatimu satu, tapi engkau mengisinya dengan pelbagai kecintaan. Engkau lebih cinta pada seruan nafsu dan syaitan, bahkan engkau berpaling dari seruannya melalui petunjuk Rasulnya. Jika begitu, bagaimana engkau mahu mencapai kebahagiaan? Engkau tidak akan menemui syurga dalam kehidupanmu di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Perjalananmu menyimpang ke neraka dan engkau akan derita. Dunia ini akan mendatangkan pelbagai masalah, bagaikan kapal yang bocor di bawah laut akan mula melimpah masuk ke dalamnya sedikit demi sedikit. Tutuplah lubang itu dengan kasih sayangnya, dengan taubat nasuha, berdiri teguh dengan akidah dan syariat, serta sentiasa berzikir padanya, berselawat pada nabinya. InsyaAllah segala kebocoran akan tertutup. Dia tidak akan meninggalkanmu dan dia akan menyebutmu apabila engkau sentiasa menyebutnya, dan dia tidak menciptamu untuk membencimu. Percayalah, tiada keraguan padanya. Alam ya'lamu annallahu yaqbalu taubatan an ibadih. Tidakkah mereka ketahui bahawa Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Surah Taubah ayat 104. Okay, so kat sini, poin kat sini yang bestnya, yang boleh bangkitkan motivasi kita, bahawa kita ni sedar bahawa Allah takkan tolong kita kalau kita tak tolong dia, okay, ataupun kita berlawanan sifat dengan dia, okay, dengan keinginan apa yang Allah nak kita buat. So kalau kita nak bahagia, kalau kita nak happiness dalam kehidupan kita, mau tak mau kita kena kembali kepada dia. Okay, macam mana dia share dengan kita kat sini, kapal kita bocor, banyak kelompongan dengan berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab riak kita, sebab sombong kita, sebab bongkak kita, keinginan kita yang melampau terhadap kehebatan, kemasyhuran, yang menyebabkan di situ di bahasa yang digunakannya begini, bahasa mudahnya, sepatutnya bekas itu diisi dengan kecintaan kepada Allah SWT, tapi kita masukkan dengan kecintaan yang lain. Dia ibarat dia macam mana seorang lelaki ini dan seorang suami itu mengisi kecintaan dia dengan ramai wanita. Jadi apakah perasaan isteri kita? Mungkinlah isteri kita cemburu pada kita, kan? Jadi macam itulah misalannya kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana Allah nak lebih berhampir dengan kita, kasih dan sayang dengan kita kalau kita isi dengan kasih dan sayang kita perkara-perkara lain. So lubang-lubang yang ada tadi, perkara-perkara yang tidak digemari oleh Allah tu tadi, sebenarnya boleh diperbaiki, boleh dicuci dengan taubat nasuha, dengan akidah dan syariat, segala tuntutan yang diperintahkan Allah pada kita, jika kita lakukan dan ditopak dengan zikir, selawat pada Nabi, insya-Allah semua itu akan tertutup. Akan segala kelompongan yang kita ada tadi akan ditampung. So kat situlah jalan bahagia kita yang sepatutnya kita pergi. Cumanya kata kat sini, memanglah untuk satu permulaan itu susah dan sukar untuk kita, tapi sebenarnya once kita dah berjalan, once kita dah menuju ke arah buat kebaikan, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita lebih dekat kepada kebaikan-kebaikan yang lain.
Dia macam ni, bila kita masuk ke dalam kawasan hutan, memanglah hutan tu penuh dengan pokok-pokok, tumbuhan yang berbahaya, yang berduri dan tajam. Tapi kalau kita nak menuju ke destinasi tersebut, kalaulah kita tidak memulakan tebasan kita yang pertama dan dia merasai sedikit luka-luka cala-cala tu, nescaya kita tak akan sampai ke tempat yang kita nak tuju, ke hutan tadi yang telah. Tapi bila once kita dah terangkan sikit, lama-lama dia akan memudahkan urusan kita. So bermulalah daripada awal, mulakan langkah kita yang pertama untuk kita menuju jalan bahagia. Kat sini dikongsikan untuk kita tutup tampung kita punya kesilapan, kesalahan. Sebenarnya bukan kita kata kealpaan kita tadi boleh ditutup dengan yang pertamanya taubat nasuha, kemudian yang keduanya boleh diteguh dengan akidah kita yang sahih, akidah kita yang berteraskan ahli-sunnah wal jamaah, kemudian dengan syariat kita, rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu bersepadu. Bukannya kita daripada 5 kita cuma ambil 4, bukan macam itu. Misalnya kita dah mengucapkan masyahadah, kemudian kita solat 5 waktu tu diketepikan, tidak. Itu sebenarnya tidak mengikut syariat. Okey, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 dan juga ihsan itu disepadukan. Tiga tu itu yang dipesan oleh guru-guru kita. Okey, dan yang percayalah Allah tak akan tinggalkan kita. Jangan kita rasa Allah ni, bila kita bermasalah dalam kesusahan, kita rasa Allah dah lupakan aku, tinggalkan aku ni. Tidak, Allah tak tinggalkan kita, tapi kita yang perlu kepada Allah. Allah tak perlukan kepada kita, kita yang memerlukan kepada Allah untuk mencari, membetulkan, mentune balik kita punya kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian ditutup juga dengan perkongsian untuk jalan bahagia ni dengan surah Al-Taubah. Tidakkah mereka ketahui, kita ni takkan tahu sebenarnya bahawa Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Jangan dengan orang cakap kau dah banyak sangat buat silap, kau dah banyak sangat, kau dah berdosa dah, Allah tak terima taubat. Sebenarnya Allah bukan macam itu. Allah dengan sifat rahmannya, kasih dan sayang Allah sangat luas. Manusia mulutnya memang berbeza dan memang akan cakap, kita tak boleh nak tutup mulut manusia, bahasa mudahnya. Tapi teruslah kita lari menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang sebenarnya menerima taubat. Allah yang berhak untuk memberi segala-galanya kepada kita. Just ignore lah mulut ni, kita lupakan sajalah. Anggap sajalah itu sebenarnya satu geli-geli lah, satu ujian, cubit-cubitan halus untuk mereka yang cuba mengganggu, bisikan-bisikan yang cuba mengganggu untuk kita kembali kepada Allah SWT. Okey, itu saja perkongsian untuk poin yang kelima, jalan bahagia kita. Itu yang perkara yang paling pokok yang nak ditekankan, nak dikongsikan dalam perkongsian kelima ni. Yang pertamanya iaitu segala perkara-perkara kita tadi kita tutup dengan taubat nasuha, taubat ini sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya berdiri teguh dengan akidah kita ahli-sunnah wal jamaah. Jangan campur adukkan dengan syariatnya yang benar, dan juga sentiasa berzikir mengingati Allah, berselawat pada Nabi, insya-Allah. Pintu kepada segala-galanya sebenarnya adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya kasih sayang Nabi, adanya kasih sayang Allah. Okey, itu perkara yang kita nak kongsikan dalam yang kelima. Jumpa lagi untuk siri-siri yang akan datang. Jangan lupa sebelum habis, jangan lupa tekan butang subscribe channel Rauf Sembang Tauhid untuk lebih banyak perkongsian untuk pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita terus kepada perkongsian kita, bisikan rasa pembuka rasa jiwa. Baik, so kita pergi kepada yang kelima. Untuk yang belum pernah ikuti lagi, boleh pergi kepada perkongsian saya yang pertama, Sembang Tauhid Cikgu Curauf. Subscribe untuk dapat lebih banyak perkongsian untuk motivasi diri kita. Okey, so sekarang kita pada poin yang kelima, buku ni bisikan pembuka rasa jiwa. Poin yang kelima, tajuknya ialah jalan bahagia. Allah tidak tolong kaum yang fasik
apakah makna hidup ini jika Allah tinggalkanmu? Penulis tanya kat kita, what is our meaning of our life? What's the meaning of our life? Apa makna kita hidup kalau Allah tak ada dalam diri kita, Allah tinggalkan kita? Dia amat menyayangimu, tetapi perbuatanmu terlalu melampau. Dia jadikan hatimu satu, tapi engkau mengisinya dengan pelbagai kecintaan. Engkau lebih cinta pada seruan nafsu dan syaitan, bahkan engkau berpaling dari seruannya melalui petunjuk Rasulnya. Jika begitu, bagaimana engkau mahu mencapai kebahagiaan? Engkau tidak akan menemui syurga dalam kehidupanmu di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Perjalananmu menyimpang ke neraka dan engkau akan derita. Dunia ini akan mendatangkan pelbagai masalah, bagaikan kapal yang bocor di bawah laut akan mula melimpah masuk ke dalamnya sedikit demi sedikit. Tutuplah lubang itu dengan kasih sayangnya, dengan taubat nasuha. Berdiri teguh dengan akidah dan syariat, serta sentiasa berzikir padanya, berselawat pada nabinya. InsyaAllah segala kebocoran akan tertutup. Dia tidak akan meninggalkanmu, dan dia akan menyebutmu apabila engkau sentiasa menyebutnya. Dan dia tidak menciptamu untuk membencimu. Percayalah, tiada keraguan padanya. Alam ya'lamu annallahu yaqbalu taubatan an ibadih. Tidakkah mereka ketahui bahawa Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Surah Taubah ayat 104. Okay, so kat sini, poin kat sini yang bestnya, yang boleh bangkitkan motivasi kita, bahawa kita kena sedar bahawa Allah takkan tolong kita kalau kita tak tolong dia, okay, ataupun kita berlawanan sifat dengan dia, okay, dengan keinginan apa yang Allah nak kita buat. So kalau kita nak bahagia, kalau kita nak happiness dalam kehidupan kita, mau tak mau kita kena kembali kepada dia, okay. Macam mana dia share dengan kita kat sini, kapal kita bocor, banyak kelompongan dengan berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab riak kita, sebab sombong kita, sebab bongkak kita, keinginan kita yang melampau terhadap kehebatan, kemasyhuran, yang menyebabkan di situ di bahasa yang digunakannya begini, bahasa mudahnya, sepatutnya bekas itu diisi dengan kecintaan kepada Allah SWT, tapi kita masukkan dengan kecintaan yang lain. Dia ibarat dia macam mana seorang lelaki ini dan seorang suami itu mengisi kecintaan dia dengan ramai wanita. Jadi apakah perasaan isteri kita? Mungkinlah isteri kita cemburu pada kita, kan? Jadi macam itulah misalannya kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana Allah nak lebih berhampir dengan kita, kasih dan sayang dengan kita kalau kita isi dengan kasih dan sayang kita perkara-perkara lain. So lubang-lubang yang ada tadi, perkara-perkara yang tidak digemari oleh Allah tu tadi, sebenarnya boleh diperbaiki, boleh dicuci dengan taubat nasuha, dengan akidah dan syariat, segala tuntutan yang diperintahkan Allah pada kita jika kita lakukan, dan ditopak dengan zikir, selawat pada Nabi. InsyaAllah semua itu akan tertutup, akan segala kelompongan-kelompongan yang kita ada tadi akan ditampung. So kat situlah jalan bahagia kita yang sepatutnya kita pergi. Cumanya kata kat sini, memanglah untuk satu permulaan itu susah dan sukar untuk kita, tapi sebenarnya once kita dah berjalan, once kita dah menuju ke arah buat kebaikan, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita lebih dekat kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi dia macam ni, bila kita masuk ke dalam kawasan hutan, memanglah hutan itu penuh dengan pokok-pokok, tumbuhan yang berbahaya, yang berduri dan tajam. Tapi kalau kita nak menuju ke destinasi tersebut, kalaulah kita tidak memulakan tebasan kita yang pertama dan merasai sedikit luka-luka, cala-cala tu, nescaya kita tak akan sampai ke tempat yang kita nak tuju, ke hutan tadi yang telah. Tapi bila once kita dah terangkan sikit, lama-lama dia akan memudahkan urusan kita. So bermulalah daripada awal, mulakan langkah kita yang pertama untuk kita menuju jalan bahagia. Kat sini dikongsikan untuk kita tutup tampung kita punya kesilapan, kesalahan. Sebenarnya bukan kita kata
kealpaan kita tadi boleh ditutup dengan yang pertamanya taubat nasuha, kemudian yang keduanya berdiri teguh dengan akidah, akidah kita yang sahih, akidah kita berteraskan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dengan syariat kita, rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu bersepadu, bukannya kita daripada 5 kita cuma ambil 4, bukan macam itu. Misalnya kita dah mengucapkan syahadah, kemudian kita solat 5 waktu tu diketepikan, tidak, itu sebenarnya tidak mengikut syariat. Okey, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 dan juga ihsan itu disepadukan. Tiga tu itu yang dipesan oleh guru-guru kita. Okey, dan yang percayalah Allah tak akan tinggalkan kita. Jangan kita rasa Allah ni, bila kita bermasalah dalam kesusahan, kita rasa Allah dah lupakan aku, tinggalkan aku ni. Tidak, Allah tak tinggalkan kita, tapi kita yang perlu kepada Allah. Allah tak perlukan kepada kita, kita yang memerlukan kepada Allah untuk mencari, membetulkan, mentune balik kita punya kehidupan untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian ditutup juga dengan perkongsian untuk jalan bahagia ni dengan surah Taubah. Tidakkah mereka ketahui, kita ni takkan tahu sebenarnya bahawa Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Jangan dengar orang cakap kau dah banyak sangat bersilap, kau dah banyak sangat, kau dah berdosa, dah Allah tak terima taubat. Sebenarnya Allah bukan macam itu. Allah dengan sifat rahmannya, kasih dan sayang Allah sangat luas. Manusia mulutnya memang berbeza dan memang akan cakap, kita tak boleh hati itu mulut manusia, bahasa mudahnya. Tapi teruslah kita berlari menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang sebenarnya menerima taubat. Allah yang berhak untuk memberi segala-galanya kepada kita. Just ignore lah mulut ni, kita lupakan sajalah. Anggap sajalah itu sebenarnya satu geli-geli lah, satu-satu ujian, cubit-cubitan halus untuk mereka yang cuba mengganggu, bisikan-bisikan yang cuba mengganggu untuk kita kembali kepada Allah SWT. Okey, itu saja perkongsian untuk poin yang kelima, jalan bahagia kita. Itu yang perkara yang paling pokok yang nak ditekankan, nak dikongsikan dalam perkongsian kelima ni. Yang pertamanya iaitu segala perkara-perkara kita tadi kita tutup dengan taubat nasuha, taubat ini sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya berdiri teguh dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan campur adukkan dengan syariatnya yang benar, dan juga sentiasa berzikir mengingati Allah, berselawat pada Nabi, insya-Allah. Pintu kepada segala-galanya sebenarnya adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya kasih sayang Nabi, adanya kasih sayang Allah SWT. Okey, itu perkara yang kita nak kongsikan dalam yang kelima. Jumpa lagi untuk siri-siri yang akan datang. Jangan lupa sebelum habis, jangan lupa tekan butang subscribe channel Surah Sembang Tauhid untuk lebih banyak perkongsian untuk pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.